apa yang kami jumpa ialah majoriti lantai. Bagaimana nak interpret? Kalau jumpa angka white, senang. Bentuk macam mana, pintu masuk macam mana. So kami hanya berdasar pada lantai, tapi tuan-tuan dan puan boleh lihat ya. Layer susunan yang tiba-tiba berubah ada berdera. Layer susunan yang sama sini tiba-tiba berubah ada berdera. Jadi setiap perbezaan susunan bata menggambarkan ruang yang berbeza. Ada bilik, ada pintu dan sebagainya. Dan inilah siang malam pelajar saya berfikir sampai mimpi-mimpi. Saya datang esok, tak dapat lagi doktor, tak tahu. Tak tahu apa dia. Dan bukan senang untuk kita interpret hanya berdasar pada lantai. Setakat sekarang 8 tesis master telah dihasilkan untuk Sumber Batu. Yang tuan-tuan boleh pergi lawan Sumber Batu, dah ada banyak sumber untuk membaca tesis berkenaan. Dan ada lebih kurang 12 lagi master dan PhD sedang. Next, ini atap genting yang kita jumpa. Sebiji pada orang yang tahu simbol atap genting yang banyak dipatani di sana saya. Malah orang kaya sekarang order atap genting ni dari Singapura untuk buat rumah dia, buat wakaf dia. Kalau kita jumpa awal, dia tak jadi sekolah, dia nama sekolah tu. Oh, susun ni akibat runtuhnya bahagian atap, ada bahagian-bahagian tertentu yang mendedahkan atap genting. Isi ni, bukannya atap nipah, bukannya atap rumbia, dengan lubang yang siap untuk ikat. Isi sama saiz, sama bentuk, mesti ada acuan. Sama seperti batu tadi. So, ada acuan, ada industri, ada kilang. Next, ini rupa bentuk pelapik tiang. Tiang hancur, mungkin daripada kayu bakau, kita tak jumpa. Tapi pelapik tiang, tuan tengoklah, yang ini sebahagian saya dedahkan. Bentuk-bentuk yang kita tahu tiang itu bulat ke, 4 segi ke dan sebagainya. Dan lokasi tiang ini menggambarkan bentuk punggung yang juga kita tahu sama ada V-shape atau straight. Juga kita tahu ada yang terus atap bata, ada yang bata yang kontrol tiang, yang bentuk bulat, bentuk L dan sebagainya. Next. Okey, itu umum tentang monumen. Sekarang saya masuk kepada tapak ritual yang semua orang pernah lihat. Dia bermula dengan bulatan. So bawah ni tak ada pula laterite. Dia letak atas laterite. Ada lebih kurang 5 lapis bata disusun bulatan. Di atas ada 4 segi 4. 5.5 lebih kurang kali 5.5. Perfect. Dan kita bulatan lebih kurang 10.6. Ukur sudut mana. Perfect. Dan atas kali ada bulatan kecil 1.6 lebih kurang. Bata yang mewakili round shape ni memberikan tarikh 110 masih awal abad ke-2. Kita sekarang 2015. Dia 110. Dia saja dah mengalahkan angkor apa semua Asia Tenggara. Belum campur monumen yang tak dapat hidup isi. Dia saja. Dan bila saya jumpa ni, sebab telah baca seluruh lembaga bidang, kebanyakannya bangunan adalah Vimana Mandapa, Pak Sidi. Tiba-tiba yang ini mula dengan bulan. Lepas itu 110 masih pulau. Apakah fungsinya selepas tahu tarikh? Di sekeliling dia ni ada lebih kurang 8 tembikau. Dalam tembikau ada makanan, ada abu dan sebagainya. Jelas dan nampak bangunan ini
dijadikan sebagai ritual penyembahan karena dibawa tembikar. Kemudian saya nak tahu apa yang disembah, apa kepercayaannya pada awal abad kedua. Kerana kalau konsep Vimana Mandapa, Hindu-Buddha yang ada di seluruh Lembah Bujang dan di bahagian lain dunia, masuknya adalah Timur Barat. Arah dia memang tetap pergi mana pun, lebih kuat Timur Barat. Tetapi yang ini, tangga di sini telah dipecahkan. Ini bahagian tangga naik. Dia naik dari sini. Sini adalah utara. Dan di sini adalah Gunung Jerai. Dia naik utara, selatan utara. Utaranya adalah Gunung Jerai. Maka dia berkemungkinan mencadangkan penyembahan kepada Gunung Jerai. Animisme, penyembahan pada alam sekitar. Berdasarkan kepada tembikar arah tangga tadi yang membezakan sama sekali dengan Vimana Mandapa. Dan betul, apabila saya membuat pentarikan hampir keseluruhan candi Vimana Mandapa, paling awal Vimana Mandapa di Lembah Bujang, seluruh Lembah Bujang adalah pada abad ke-5 Masih. Bermakna dari segi perkembangan agama, Lembah Bujang yang bermula daripada abad ke-6 sebelum Masih adalah beragama animisme, penyembahan pada alam sekitar, sampai abad ke-5 Masih, lebih kurang 10 tahun baru agama Hindu-Buddha. Dan ini memang puncak perniagaan India Cina di kawasan ini. Dan pada abad ke-12, pada makam Sultan Kedah yang pertama memeluk Islam, Muzaffar Shah, just 1 kilometer daripada Tapak. Dia masuk Islam dari kota 11 di Puna. Bermakna abad ke-12 baru masuk Islam. So kita dapat perkembangan. Next. So apa yang menariknya, bangunan ritual tadi dibina di tengah-tengah ni, yang saya pangkat X warna merah, dan sebenarnya ialah di tengah-tengah tanjung. Dia menghadap tasik kuno yang biru ini atau purple ini adalah tasik kuno sekarang Pai Bakau dan Gunung Jerai di sini. So satu panorama yang menarik. Dia buat penyembahan, depannya tasik dan belakang sekali adalah Gunung Jerai. At the center of the tip, betul-betul di tengah-tengah tanjung dia bina bangunan ritual. Next. So ini keseluruhan lakaran. Ini bangunan dia, ini menghadap utara, dan keliling dia cukup banyak struktur-struktur lain sebagai dewan dan sebagainya. Macam masjid kita ada koridor, ada dewan tempat rehat, tempat semayang dan sebagainya. So ini kesemua mewakili tapak ritual di keliling the main one yang kita bincangkan tadi. Next. So bila banding usia seperti apa yang saya kata tadi, bandinglah Borobudur, bandinglah Angkor dan mana-mana struktur yang kita lihat seluruh Asia Tenggara, tanpa memasukkan yang abad ke-5 sebelum Masih, jadi ini saja sudah menjadi asal-usul seni bina Asia Tenggara. Dan ini adalah satu-satunya monumen yang bermula dari pembuatan di dunia. Next. Okey, yang ketiga ialah jeti ataupun pelabuhan. Ini sungai kuno, sungai batu kuno yang sekarang ini sangat ketek, penuh dengan Pai Bakau, terus ke tasik sini. Bila kita buka tapak-tapak di kedua belah tebing sungai kuno ini, semuanya menunjukkan struktur yang sama sebagai jeti tepi sungai kuno. Sekarang dah lebih kurang 12 yang kita buka. Next. So ini sungai kuno, sungai batu kuno, ini sungai batu sekarang. Jadi bila kita buka ke tebing kedua-dua ni, ini lebih kurang dalam 200 meter. You bayangkan kelebaran sungai. Pada ketika itu 200 meter, automatically dia punya kedalaman tidak kurang 30 meter. 30 meter kapal besar boleh masuk kan? So kita jumpa struktur ataupun monumen yang kita buka ni semua memperlihatkan berfungsi sebagai jeti. Itu kita panggil dia sebagai pelabuhan. Sudah pasti kerana dia perlukan pelabuhan yang sangat maju untuk boleh ekspor besi. Besi bukan benda ringan. Memerlukan tongkang kapal besar ke bawah. Next.
So ini struktur jeti, ini sungai sang 1 meter di depan 1A, saya rasa tapak ni. So dia ada tangga di depan, kemudian dia ada layer 2 bata dan ada lebih kurang dalam 2 inci antara setiap susunan 2 bata sampai ke tembok belakang. So dia punya reason, kalau air naik dia akan serap between layer bata. So ini the first time kita jumpa bukti pelabuhan, bukti jeti Asia Tengah. Bagaimana bentuk jeti pada masa ini. So, benda ni tak ada hal lah, sebab dia dah boleh lebur besi. So dia boleh menaikkan apa juga struktur bangunan yang mengikut ilham arkitek dia lah. Next. So ini lagi satu, dua bata disusun dan ada pengasingan, 2 bata susun ada pengasingan. Terus mencerun ke arah kawasan relik. Jelas struktur sendirinya. Jadi kita dah dapat jelas bentuk ini. Next. So ini dataran bila kita buat balik, ya. Di tempat dia naik daripada 2 bata disusun, dan biasanya di hujungnya ada tempat gelat. Letakkan tiang kemungkinan untuk diikat tetap. Ataupun buat perahu dan sebagainya. Tongkang. Kita jumpa kebanyakannya bentuk jetinya sendiri. So ini antara 2 jeti, 2 tebing. Yang ini yang paling sempit, lebih kurang dalam 50 ke 70 meter. Kita korek sendiri lebih kurang dalam 5 meter untuk melihat peranan air di sini. So ini Sungai Batu Kuno yang boleh dilihat besar air. So ini tebing jeti, sebelah sini kuning. The both side of the river ada bukti monumen jeti. Oleh kerana banyak yang kita lihat, memang dia dijadikan sebagai infrastruktur kemudahan kepada industri besi mereka. Next. Okey, ini Sungai Kuno, ini semua jeti. Di belakang jeti ini kita jumpa monumen lebih kurang dalam 12 biji. Setiap monumen ada 3 bilik, ada 2 bilik, ada 1 bilik. Dan ini tidak terletak di tepi sungai sebagaimana jeti tadi. Apa benda ni? So kita mula baca, kita mula banding, kita mula lihat apakah bentuk-bentuk ini mewakili apa. Belakang ni automatik kosong, tak ada apa. So di sini tiba-tiba ada pelbagai saiz bangunan, dan 4 daripadanya adalah abad ke-5 sebelum Masihi. So selepas kita kaji, selepas kita banding, berdasarkan kepada bentuk, berdasarkan kepada bilik, bilangan dan sebagainya, serta lokasi berhampir, rupa-rupanya dia ingin mencadangkan sebagai pusat pentadbiran kepada pelabuhan. Semacam kita pergi Langkawi, kita sampai jeti keluar, kita ada immigration room, kita ada custom room, kita ada kedai dan sebagainya. So ini apa yang dipanggil dalam Tamadun Nusantara Syahbana, pentadbiran kepada pelabuhan. Next. So kawasan ini kosong ni, tak ada apa struktur di sini. Sini pelabuhan, ini Sungai Batu Kuno, dan di sini dan juga sini kita jumpa bangunan-bangunan pentadbiran. Paling besar saya rasa 6 bilik. Next. So ini antaranya, yang ini sempat kita lakarkan atau lukis balik. Ada yang ada kertas. Saya tak tahu untuk apa ada kertas. Saya bercari juga pelabuhan lain, kok ada kertas. Apakah peranan kertas dalam Syahbana? So ini ada pelbagai bentuk, ada pelbagai bilik, ada yang single, masuk dalam masuk keluar. Sesuatu yang hebat, dan pasti mereka memerlukan struktur atau kemudahan ini dalam proses mereka mengekspor besi peringkat internasional, peringkat antarabangsa seluruh Timur dan Barat. Next. Okey, dari sini tahu, ya. Kosong sebagai tanda Nabi Isa lahir. Monumen Sungai Batu yang ini dikenali sebagai Monumen Sungai Batu awal abad kedua. Tapak 11.3 pada abad ke-5. Tapak 17 berlian
11 something, abad 12. Sungai Batu mendedahkan jauh lebih awal. 480 sudah ada bangunan BDC. So ini untuk fahaman siapa-siapa yang tak faham BDC sebelum masih jadi dan sebagainya. So ini gambaran apa yang kita dah lihat secara umum untuk Sungai Batu. Next. Bercakap tentang teknologi seni bina, bermula dengan batu. Abad kelima sebelum Masih, semua batu kecuali tiang kayu. Batu yang tanah liat, atap genting yang tanah liat, ya. Tangga semua batu. Bila abad kelima masih baru orang Sungai Batu berubah kepada batu laterite dan batu semai, pebbles. Dan di sinilah berlangsungnya Angkor Wat dan Borobudur yang dilihat penggunaan batu. So, sini menunjukkan Sungai Batu mendedahkan asal usul seni bina, di mana masyarakat tahu dulu untuk manipulate tanah liat, kenal tanah liat, dibakar, dicampur untuk menjadi batu sebelum boleh kuari batu untuk dibuat bangunan, sebagaimana yang ada di Angkor dan juga di Borobudur. Lewat. So asal usulnya adalah batik. So ini dari segi teknologi kita dah jelas. Next. Ini dari segi agama, apa yang saya kata tadi, peleburan besi daripada 535 BC berterusan. Animisme abad ke-6, abad ke-5 masih baru Hindu-Buddha, dan Islam 1136. Juga dah kita dapatkan data untuk Lembah Jam ataupun Kedah Turun. Next. So bandinglah di mana-mana Asia Tenggara. Sinilah bermula tamadun. Baru dia bergerak ke bahagian lain Nusantara. Cakap tentang Sriwijaya cukup lewat. So semuanya bermula di Kedah Turun. Next. Secara umum multifungsi, semua orang tahu bila cakap tentang civilization atau tamadun, dia mesti ada pelbagai. Dia bukan macam prasejarah. Dia mesti ada industri, dia mesti ada pentadbiran dan sebagainya. So kita dah mula dapat data yang lebih lengkap. Dan salah satu interpretasi tamadun, bila kita belajar tamadun, dia terutamanya tentang agama, berkaitan dengan agama. Dan apa yang menarik di Sungai Batu ialah dia base ataupun berdasar pada industri besi. So satu fenomena baru, dan tarikh daripada kolonial sebelum Masih hingga 17 abad 17 Masih. Next.